Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sekali boleh duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, insya-Allah hari ini kita akan teruskan pelajaran kita untuk hari ini, iaitu tayammum. Awak dah belajar kan berkaitan dengan syarat sah solat. Tahun ni PKK, jadi benda tu penting untuk awak. Dan soalan akan masuk sama ada syarat sah solat, syarat sah tayammum, syarat sah wuduk, semua akan masuk. Jadi untuk syarat sah solat, ini adalah kemudian kalau tak ada air, macam mana nak wuduk? Jadi kita tengok depan ni, gambar apa depan? Unta je lah yang awak nampak. Pasir yang besar tu tak nampak. Macam tu jugalah manusia. Ni apa awak nampak ni? Nampak putih. Nasib baik nampak putih. Ingatkan nampak yang biru ni. Tapi itulah hakikat manusia. Bila awak nampak aja, yang kecil itulah yang awak nampak. Sama juga. Kalau awak tengok kawan awak tu, dia pukul awak sekali. Bila dia pukul awak sekali tu, awak ingat sampai bila? Kau ni pukul aku. Padahal kebaikan dia yang selama ni, awak tak nampak pun kebaikan. Okey, tak apa, kita teruskan. Baik, kalau awak tengok dalam gambar ni, awak nampak padang pasir yang luas. Bila awak nampak padang pasir yang luas, agak-agak awak boleh jumpa laut. Agak-agak awak boleh jumpa tasik. Agak-agak awak boleh jumpa paip air. Tak ada, susah. Bila berjalan kat padang pasir, maknanya awak kena bersedia dari sudut mental dan fizikal awak. Kalau awak duduk kat tengah panas tu je pun, hai cikgu ni. Dah macam nak pengsan dah saya tengok. Okey, macam mana pula orang yang duduk kat padang pasir? Kenapa unta boleh hidup lama kat padang pasir? Dia ada bonggol air, bonggol dia boleh simpan air. Manusia ada bonggol. Siapa ada bonggol angkat tangan? Tak ada bonggol lah. Okey, baik. Jadi dekat padang pasir tak ada air, macam mana orang nak ambil wuduk? Macam mana orang nak bersolat? Kita akan tengok hari ni kita belajar bab tayammum. Baik. Ni gambar yang kedua. Awak boleh tengok. Tak semestinya semua padang pasir itu tak ada air. Ada juga. Ada yang ada tasik, tapi kecil je lah. Ada yang ada laut, tapi tak semua tempat ada laut. Ada yang ada sungai, tak semua tempat yang ada sungai. Baik. Ni padang pasir. Kalau jumpa, alhamdulillah. Kalau tak jumpa, macam mana? Tayammum lah awak. Baik. Untuk hari ini, kita terus pada tajuk kita, iaitu tayammum. Baik. Tapi ramai orang yang selalu sebut salah. Kau tengok bahasa Jawi tu, tulisan Jawi tu. Apa yang dia tulis? Tengok, Firas dah sebut timum. Tadi kelas sebelah saya tanya apa? Tom yum dia sebut. Okey, jadi kena faham betul-betul. Awak kena mahir betul-betul tulisan Jawi bahawa awak boleh sebut benda tu. Okey, bukan tom yum tayammum. Baik.
Apa maksud dia? Apa pengertian dia? Menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku. Dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Dia ada niat dia ada syarat-syarat dia yang tertentu. Baik. Senang ke susah? Boleh ingat? Baik, kalau boleh ingat lagi saya tanya. Baik, seterusnya. Awak dah faham pengertian, awak dah tahu apa dia. Apakah pula sebab-sebab kita nak bertayamum? Apa Wafa? Ini sebab dia. Okey, yang pertama tiada air. Bila tak ada air, bolehlah kita tayamum. Tapi awak kena betul pastikan tak ada air. Okey, tiba-tiba awak tengok, tak ada air, ada air sikit lah. Ada air korek-korek, boleh lagi nak berwuduk. Tapi kalau tak ada air betul, pastikan tidak ada air. Okey, ada air tetapi cukup untuk keperluan sahaja. Ada air tapi cukup untuk awak minum, untuk makan. Boleh tak awak tayamum? Boleh. Boleh. Kalau air tu masih cukup untuk awak minum, awak makan, tak apa, awak boleh berwuduk. Tapi air tu hanya cukup untuk makan dan minum saja. Untuk ambil wuduk tak cukup. Maka awak boleh bertayamum. Itu yang kedua, sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, ketiadaan air mutlak. Dah tak ada air cukup untuk minum, air mutlak pula tak ada. Apa dia air mutlak? Air yang suci lagi yang bersih. Apa dia contoh dia? Air salji, air hujan, Air salji, air hujan. air sungai. Okey, baik, banyak air mutlak. Dekat kawasan kita tak ada air. Macam mana nak ambil? Air longkang boleh? Tak boleh, mana air longkang yang kotor. Okey, baik. Yang keempat, cuaca yang terlalu sejuk. Bila cuaca ni terlalu sejuk, kita boleh untuk bertayamum. Contoh, bayangkan awak berada di Scotland, awak berada di Netherlands, awak berada di Switzerland, London lah semuanya tu. Baik, awak pergi sana, awak duduk kat sana, tiba-tiba sampai musim sejuk. Bila dah nak bulan 12 ni, dah nak masuk musim sejuk dah. Bila dah masuk musim sejuk ni, awak nak pegang air pun sejuk. Gotor lah kan. Pegang paip pun sejuk, patah paip. Baik, awak buka paip, tak apalah, masih boleh buka, masih boleh ambil wuduk. Tapi sejuk sangat, awak tak boleh memudaratkan tubuh badan, maka boleh bertayamum. Boleh jadi juga awak buka paip tu, air tak keluar. Kalau keluar pun air keluar tu beku ni. Macam aiskrim. Jadi beku, tak boleh nak berwuduk. Jadi boleh untuk kamu bertayamum. Boleh? Degree? Baik. Kalau boleh kita teruskan lagi. Yang terakhir sebab bertayamum, uzur dan sakit. Uzur dan sakit. Apa maksud uzur? Kita tak boleh bangun dah. Dah tak boleh bergerak dah. Sakit-sakit lah. Contoh, awak aksiden, patah tangan ke, patah tangan, patah kaki, patah telinga. Bila awak dah macam tu, tangan berbalut, dah patah tangan ni, berbalut ni, tak boleh nak ambil wuduk. Kalau ambil wuduk, ambillah semen awak tu makin berat, tak boleh nak angkat tangan. Nak seret je. Okey, jadi boleh bertayamum pada ketika. Tapi man, tak ada apa. Okey, sapukan aja debu tanah tu dekat semen, luar semen tu. Jangan sapu kat dalam. Gatal kan awak ni. Baik, seterusnya. Okey, ini antara perkara yang sangat penting dalam tayamum. Rukun tayamum. Dalam rukun tayamum ni ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Dengan nombor kan? Dah belajar belum nombor 1 sampai 4? Baik, dah belajar. Betul tadi. Dah belajar lagi. Baik. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, rukunnya adalah niat. Yang kedua, sapu seluruh muka dengan debu tanah. Baik, yang ketiga menyapukan debu ke tangan hingga ke siku. Sapu debu ke tangan hingga ke siku. Baik. Yang ini saya nak tergelak yang ketiga. Macam-macam saya panggil seorang-seorang nak tengok macam mana awak tayamum. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Baik, yang keempat, tertib. Ini jangan lupa. Ramai yang tertinggal. Wuduk pun ramai yang tertinggal tertib.
Tertib untuk apa? Susunan. Boleh tak awak buat tangan dulu baru muka? Tak boleh. Kena ikut tertib. Niat. Sapu seluruh muka. Sapu tangan hingga ke siku. Barulah kita tertib. Walaupun tertib tu macam mana nak buat tertib? Tak ada. Dia semua sebut je tertib tu mesti ikut susunan. Tak ada awak nak buat tertib tu macam mana? Tertib tu basuh telinga ke? Tak. Okey, baik. 4 ni. Rukun tayamum ada 4. Niat. Sapu, debu ke muka. Kemudian debu ke tangan hingga ke siku. Tertib. Baik, seterusnya. Nanti kejap. Faham ke tak tadi? Rukun. Nanti saya panggil soal-soal. Saya akan tanya soal-soal. Apa dia rukun tadi? Baik, kita teruskan pada lafaz niat tayamum. Lafaz niat tayamum. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholati lillahi ta'ala. Ada juga awak pernah dengar nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey, ini adalah niat untuk kamu sebelum memulakan tayamum. Okey, saya nak dengar Adam tadi. Silakan Adam. Okey, Adam. Bangun. Silakan. Pokok Adam. Maksud dia? Okey, kita minta Izzah pula baca kuat-kuat. Silakan Izzah. Maksud dia? Okey, terima kasih Izzah. Boleh duduk. Okey, ramai-ramai. 1, 2, 3. Nawaitu tayammum listibahati fardhis sholati lillahi ta'ala. Maksud dia? Saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey, baik. Bagus. Tepuk tangan untuk diri anda sendiri. Ada juga yang tak ada tepuk untuk diri sendiri. Kita nak sebut untuk kawan, tepuk untuk diri sendiri je. Okey, baik. Kita teruskan. Baik, seterusnya syarat-syarat tayamum. Ada syarat-syarat dia. Yang pertama, mengetahui apa ni? Mengetahui masuk waktu. Mengetahui masuk waktu. Nak tayamum, awak kena tahu dah masuk waktu ke belum. Kalau awak tayamum dulu baru masuk waktu, tak dikira tayamum. Kena tahu dah masuk waktu ke belum. Dah masuk waktu, dah azan, baru boleh tayamum. Baik, kemudian telah berusaha untuk mendapatkan air atau tidak dapat menggunakan air. Awak dah cari dah. Dah masuk waktu tu awak cari air. Awak pergi bangunan depan, tak ada air. Bangunan situ tak ada air. Bangunan sini tak ada air. Bangunan sebelah tak ada air. Awak pergi cari dekat rumah orang depan tu pun tak ada air. Ni kan 2 hari tak ada air. Jadi tak ada air, awak dah cari dah. Jadi dibolehkan untuk bertayamum. Okey, syarat yang ketiga, menghilangkan najis terlebih dahulu. Pastikan tubuh badan awak tidak ada najis. Tak kiralah sebarang najis sekalipun. Kiralah awak ni ada segala jenis hadas lah. Hadas besar, hadas kecil, sisi. Jadi pastikan tidak ada. Kalau nak buang-buang dulu siap-siap, jangan ada sebarang najis. Syarat yang keempat, menggunakan debu tanah yang suci. Okay. Untuk tayamum, awak tak boleh suka-suka pergi dekat bawah, ada tanah. Apa? Buatnya tanah tu bawah ada tai kucing. Boleh? Tak boleh lah, kira dah tak suci dah tanah tu. Okay, baik. Ada cara-cara. Boleh tak gunakan bedak? Boleh. Tak boleh. Sebab bedak ni dia bukan debu tanah yang suci, dia dah dicampur. Dia mesti semula jadi. Pasir ada debu lah. Kalau ada debu tak ada masalah. Baik, kemudian sekali
bertayamum untuk satu solat fardu sahaja. Awak boleh bertayamum untuk satu solat fardu sahaja. Satu tayamum, satu solat. Masuk zuhur, awak tayamum, solat zuhur selesai. Masuk asar, tayamum semula, solat asar selesai. Masuk maghrib, tayamum semula, solat maghrib, habis tayamum. Ha? Jamak qasar. Kalau jamak qasar untuk dua solat kan? Baik, itu nanti saya akan tunjuk balik. Saya nanti dapatkan jawapan itu nanti. Baik. Baik, kemudian untuk yang tadi, bila sekali bertayamum untuk satu solat fardu sahaja, awak tak boleh gunakan. Kalau macam wuduk, kalau berwuduk, bayangkan awak berwuduk, awak jaga wuduk, awak dah memang biasa jaga wuduk daripada subuh sampai ke maghrib awak jaga wuduk. Saya jangan suka. Benda ni betul. Ada orang yang dia jaga wuduk daripada subuh sampai ke malam dia boleh jaga dia punya wuduk. Bila dia buang air besar, bila dia buang air kecil, pagilah sebelum subuh. Sebelum subuh dia buang semuanya. Kemudian dia jaga dia punya wuduk sampai ke malam, sampai ke dia nak tidur. Ada orang macam tu. Dia betul-betul jaga wuduk dia. Hebat orang yang jaga wuduk. Tapi untuk tayamum awak tak boleh. Walaupun orang tu dia selalu jaga wuduk, untuk tayamum dia tak boleh buat macam tu. Tayamum untuk satu solat sahaja, tak boleh untuk dua solat, tak boleh untuk tiga solat. Okey, faham? Okay. Ada soalan setakat ni? Tak ada? Faham Baik, okey. Next, kita tengok untuk sunat tayamum. Perkara-perkara sunat ketika bertayamum. Bermula membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sunat untuk menipiskan debu tanah. Okey, sunat untuk menipiskan debu tanah. Kemudian merenggangkan jari. Merenggangkan jari. Kalau awak buat macam ni, nanti celah-celah jari tak masuk debu ni. Okey, renggangkan jari. Okey, kemudian berturut-turut. Apa maksud berturut-turut? Tak boleh diselangi tak boleh diselangi perkara-perkara tayamum tadi dengan benda lain. Contoh, awak tayamum, kemudian pergi dapur, masak, lepas tu sambung tayamum. Faham tak? Contoh, awak bertayamum, dengan tayamum ni dah niat, kemudian basuh muka. Lepas tu mak panggil, Mujahid, mak nak pergi tandas sekejap ni, tolong tengok api kat dapur ni, takut hangit pula mak goreng ni. Jadi Mujahid pun, okey mak, dia pergi dapur, tengok ikan goreng, jaga sampai mak ni keluar tandas. Lepas tu Mujahid nak tayamum semula. Mujahid nak tayamum, terus pergi ke tangan. Tak boleh diselangi dengan benda lain. Kena berturut-turut. Depan muka terus tangan lah, tak boleh buat benda lain. Itu maksud berturut-turut. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, baik. Kemudian yang terakhir, sunat bertayamum menghadap arah kiblat. Sama juga dengan wuduk, menghadap arah kiblat. Sunat. Baik, ini perkara sunat. Kemudian kita teruskan lagi dengan perkara yang membatalkan tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Apa sahaja perkara yang membatalkan wuduk, maka boleh membatalkan tayamum kamu. Kentut, berak, boleh lagi. Apa dah tu? Berhadas ke apa semua. Okey, jadi perkara tersebut, apa sahaja perkara yang membatalkan wuduk, maka batallah tayamum. Tersentuh lelaki perempuan pun batal tayamum kamu. Baik. Yang seterusnya, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Awak tengah siap bertayamum, tengah bertayamum ni, kemudian siap saja bertayamum, tiba-tiba air keluar. Semua air baru keluar lagi. Batal tayamum kamu bila berwuduk seperti biasa. Apa? Kalau lepas solat, tak ada masalah. Tengah solat ada air, tak ada masalah. Jangan lepas tayamum ada air, awak belum solat lagi, berwuduk seperti biasa. Okey, kemudian
sembuh dari sakit dan boleh menggunakan air. Sakit awak tadi, yang aksiden patah telinga tadi, yang patah tangan apa semua tu tadi, baik. Semua tu dah baik, maka simen awak pun dah buka, boleh berwuduk seperti biasa. Okey, boleh? Baik. Cara terusnya, faham? Okey, baik, seterusnya luput waktu solat. Luput apa? Habis waktu solat. Contoh, abang bertayamum dalam waktu zuhur, masuk waktu asar tak boleh. Kita perbaharui tayamum tadi. Okey, sama macam saya kata tadi. Okey, kemudian murtad keluar daripada agama Islam. Awak tayamum, murtad keluar Islam. Berlaku tak? Berlaku. Ada juga orang murtad tak sedar. Bahaya. Ada juga dia murtad sengaja. Ada benda ni berlaku. Lepas tu dimasukkan dalam perkara-perkara. Okey? Baik. Ini perkara yang membatalkan tayamum. Ada soalan setakat ni? Tak ada? Kan ada soalan, nak lekat tangan. Baik, ini antara cara bertayamum. Muka, nampak gambar tu? Tapi gambar ni tak berapa jelas. Tapi ni antara step-stepnya. Nanti kita akan tengok video. Okey, ni cara untuk basuh tangan kanan. Muka tadi, yang muka tadi untuk basuh muka, sapu muka, pastikan awak sapu betul-betul. Jangan awak macam air. Kalau air tu awak sapu, tak apalah, air tu boleh mengalir, boleh kena. Tapi untuk debu awak kena sapu betul-betul sebab dia tak boleh mengalir. Macam yang perempuan tu, yang perempuan kan selalu pakai bedak. Dalam lubang hidung pun dia sapu. Betul? Saya tak. Macam tu lah. Lelaki kena belajar macam mana perempuan tu belajar. Okey, untuk tangan. Tangan ni ya Allah, saya tengok macam-macam lah cara orang buat. Tengok ada yang macam ni. Yang macam nak berjoget lah, akrobatik. Ada yang macam ni. Kanan. Tangan di kanan atas, tangan kiri di bawah. Letak. Tarik sampai ke siku. Dah rasa siku ni, bawah siku ni, pusing kat tangan ni. Tarik sampai sini, jangan lepas. Macam kuku-kuku ni, jangan lepas. Sambung di belakang dia. Okey, sampai belakang siku. Baru tahu. Sampai sini. Sini. Cikgu ajar lain. Apa? Saya ajar. Cikgu batin mana cara dia, saya ada cara saya. Baik. Kemudian itu cara dia. Okey, kita tengok sikit macam mana pakcik ni buat. Begitu. Potensi pun dengan Milo Cash. Main pula. Okey, tengok panjang macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang telah anda belajar dan juga tangan, iaitu menggunakan debu tanam yang suci. Dan di sini adalah contoh debu yang bisa digunakan untuk bertayamum, debu tanam yang boleh anak-anak dapatkan di kedai-kedai yang jual kitab-kitab adab. Okey. Dekat mana-mana kedai yang biasa jual kopiah, jual jubah, biasa dia jual debu kan. Awak boleh beli kat situ, standby. Kamu mana saja awak pergi, awak boleh gunakan. Ataupun barang-barang murah, dan juga ada dijual di kedai-kedai yang berada di apa-apa barang yang kita guna seperti jam, ataupun cincin, ataupun sumbang yang ditindik di hidung, maka kita kena tanggalkan kesemuanya. Gelang, perempuan pakai gelang, nak kena tanggalkan. Jadi kita tunjuk satu-satu hari ini. Ini contoh saja. Anak-anak ada bedak ni adalah debu tanah. Baik. Mulakan bersedia dengan dua tapak tangan
sambung keseluruhan bahagian muka dengan sekali sapuan. Bermula daripada bahagian atas, tekan muka, kemudian sambung keseluruhan dan tolak ke depan. Ya. Jadi untuk tayamum kita tidak perlu meratakan bahagian muka kita dengan debu. Tidak seperti berwudu. Jadi cukup sekadar dengan sekali sapuan, tak perlu kita ratakan macam dia berkendang. Jadi selesai di sini dan anak-anak dapati sudah tiada debu ni, tambah tangan. Selesai satu anggota, kita ada lagi satu anggota je lah, kedua belah tangan. Tengok tangan tangan kiri. Maka kita perlu melekat sekali lagi tapak tangan kita di atas debu tanah, yang mana debu tanah yang nak kita tekap ini bukan tapak yang telah kita tekap awal tadi. Kita letak tangan kita di tempat yang baru. Ini tadi kita tekap tempat pertama kan, tak boleh letak tempat yang sama, kena buat tempat yang lain. Okey. Nak tengok. Debu tanah dan seperti biasa kita nipiskan debu tanah yang kita tekap tadi. Kemudian pastikan tangan kiri letak di bawah tangan kanan sebahagian. Ini kemudian tarik sehingga ke siku, kemudian pusing, tolak sehingga ke ibu jari kanan. Jadi tangan yang sebelah kiri dah tak ada debu. Kita ambil tangan sebelah kanan, kemudian letak di bawah tangan kiri. Seperti tadi juga, kita tarik, kemudian kita pusing dan tolak sehingga ke ibu jari tangan kiri. Maka selesai kita bertayamum. Okey, masing-masing dah tengok cara kan? Boleh. Cuma ini cara dia. Cara saya lain. Cara saya tadi kanan dulu kan, sama dengan anggota wuduk tadi. Kanan dulu, dan pusing, sini, sambung ke sini, habis. Okey, baik. Akhir-akhir itu kita pulang. Apa? Tak ada. Itu saya yang tepuk. Okey, baik. Kita tengok pula bagaimana cara untuk bertayamum. Ni buku tayamum betul kan saya guna, saya tak guna bedak. Baik. Saya nak. Okey. Sama. Saya seorang ke depan. 1, 2, 3. Lambat. Kita masuk. Okey. Jadi buat cara bagaimana tadi Nabi ajar. Guna cara saya tadi. Cara yang saya ajar tadi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum istibahati salati lillahi ta'ala. Tangan pelanggan. Aku bertayamum untuk bagi menguruskan solat. Haruskan. Mengharuskan solat kepada Allah Ta'ala. Okey. Dalam tu ni nak belajar kan. Cepat.
dah macam tu. Okey, selesai. Okey. Semua duduk tempat masing-masing. Semua duduk tempat masing-masing. Duduk tempat masing-masing. Sekarang baik. Jadi dua orang pelajar lelaki dah. Saya nak seorang pelajar. Boleh dia ke Izzah dapat? Izzah dapat? Sila duduk di hadapan. Baik, semua sekali. Saya nak Tanya. awak soal berkaitan pelajaran kita tadi. Ha, cepat. Okey. Silakan Naufal. Tanya Izzah. Sebutkan 3 syarat tayamum. 3 syarat tayamum. Ha, Izzah, 3 syarat tayamum. Izzah, 3 syarat tayamum. Izzah. Tak dengar. Apa dia? Mengetahui masuk waktu. Okey. Yang kedua, tahu masuk waktu masuk. Ada yang boleh bantu Izzah? Okey, dapat. Yang lain duduk. Saya bagi Izzah hadiah lah sebab dia berani. Izzah, nak. Dah dapat jawab satu. Okey, saya nak Auni. Lepas Auni sila ke hadapan. Okey, sila ke hadapan. Masih lagi soalan daripada Naufal tadi. Sini. Masih nak habis ni. Cepat. 3 syarat untuk bertayamum. Tadi saya dah sebut dah tadi. Izzah dah sebut. Tahu masuk waktu. Lagi 2 je. Rupi ada. Ha? Tiada ada. Okey, terima kasih Izzah. Izzah tak dapat jawab. Izzah pula Auni tak dapat jawab. Okey. Zahratul Husna. Kita tukar soalan. Zahratul Husna sini cepat. Cepat Zahratul Husna. Okey, Mujahid soalannya. Sebutkan Sebutkan sebab tayamum. soalan lah. Berapa? Ada air, okey. Cukup untuk keperluan. Ada air pun cukup keperluan. Satu lagi. Ustaz dapat? Okey, Ustaz dapat. Silakan. Okey, Izzah dah ni. Zahratul Husna. Okey. Wafa, sila ke depan. Okey. Soalan yang paling penting sekali dalam bertayamum apa dia? Niat. Pengertian. Okey, saya yang tanya. Yang lain dulu. Soalan saya susah. Wafa. Rukun bertayamum ada berapa? Apa dia? Rukun tayamum ada 4. Okey, yang pertama. Niat. Okey. 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 Terus okey, terima kasih. Wilayah. Okey, habis pelajaran tayamum kita hari ini. Okey, semua boleh faham? Senang ke susah tayamum? Senang. Lepas ni kalau saya tanya boleh jawab? Aku tak dapat jawab saya. Saya terfuse. Okey, baik. Okey, saya nak bagi awak latihan. Latihan dia senang je. Awak buat dekat rumah. Soalan dia rukun tayamum. Ada 4.
buat dalam buku ibadat. Buat video tengok. Itu sahaja. Video. Okey, baik. Selesai pelajaran kita untuk hari ini.